Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ni kita baca ayat berapa? Ayat 41 suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Wahai Rasulullah, janganlah engkau menanggung duka cita disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri ke dalam kekufuran. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, yaitu dari orang-orang yang berkata dengan mulutnya kami telah beriman. Walam tu'min qulubuhum, sedangkan hati mereka belum lagi beriman, tidak beriman. Ayat ini sambungan kepada ayat dahulu yang menyatakan tentang hukum had mencuri, hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Dinyatakan dahulu hukum ini mesti disertakan dengan pendidikan. Kerana tanpa pendidikan, tanpa kesedaran sendiri, undang-undang ini tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat. Pertama. Kemudiannya ayat ini pula ingin menyatakan ranjau-ranjau, duri-duri dalam pelaksanaan hukum ini. Nabi SAW sangat berduka cita di atas sikap ini, iaitu sikap orang yang bersama dengan Islam separuh jalan. Kemudian mereka gugur. Nabi kita SAW duka cita melihat keadaan yang seumpama ini. Mereka itu sama ada golongan munafikin ataupun mereka itu orang Yahudi yang mempunyai kitab dahulu, yang lebih tahu tentang hukum Allah, tentang wahyu, menuju kitab Taurat, kemudian datang Quran sambung pada hukum Allah itu. Ataupun mereka ini golongan orang yang disebutnya orang barisan yang ke belakang sekali dalam golongan orang yang menerima wahyu Allah, Yahudi. Siapapun orangnya, ayat ini ingin menyatakan golongan ini ada dalam masyarakat Islam, iaitu golongan yang pandai cakap. Mereka suka bercakap tentang Islam ini, bersemangat ketika bercakap. Tetapi ketika melaksanakan hukumnya, mereka mengundur diri. Tak faham. Mereka bercakap, mari kita kembali kepada Islam dan sebagainya. Tidak kalah waktu bercakap, tetapi apabila turun padang, dan Islam ini sebenarnya bukan hanya bercakap, tetapi mahulah melaksanakan hukum itu dengan penuh semangat, dengan redha bahawa inilah hukum Allah. Kita kembali untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dan menciptakan peraturan untuk kita. Kita kembali, tiada siapa pihak, tiada pihak lain yang untung selain daripada diri kita yang pertama menerima untungnya.
Tetapi bila sampai kepada peringkat pelaksanaan, orang ini mengundur diri, fathiyakan dari Lubnan. Pemimpin Islam disebutnya al-mutasaqituna fit tariq. Al-mutasaqituna fit tariq, orang yang hilang dalam perjalanan, gugur dalam perjalanan. Mereka ikut perjalanan bersama Islam hingga sampai separuh jalan, kemudian mereka rasa tak larat nak pergi, hilang dalam perjalanan. Ini ada orang yang tidak mahu ikut sejak daripada awal lagi, senang, tapi ini dah masuk dah, berdaftar, tapi tak habis kursus, separuh jalan saja. Ayat ini diturunkan mengenai Yahudi Khaybar. Yahudi ini terdiri daripada orang yang terkenal dalam masyarakat, kita sebutnya VIP lah. Mereka ini orang bangsawan Yahudi Khaybar. Mereka telah melakukan perbuatan di luar syar'i bersama dengan seorang perempuan. Jadi dengan itu duka citalah puak-puak Yahudi kerana orang besar mereka melakukan perkara ini. Nak sembunyi tak boleh, tapi kalau orang biasa, orang bawah-bawahan, mereka boleh laksanakan hukum Taurat mereka, iaitu rejam, sama juga dengan Quran, rejam sampai mati. Tetapi ini orang besar. Jadi bila orang besar macam mana? Sukar bagi mereka menghadapi satu masalah. Lalu mereka kirim 2 orang daripada Yahudi Qainuqa dan Yahudi Banu Quraizah, datang risik-risik hukum dalam Islam. Nak minta juga daripada Nabi SAW supaya laksanakan hukum Islam. Tapi sebelum itu risik-risik dulu, bolehkah cari hukum lain. Tanya dulu. Lalu kedua-dua ini pergi berjumpa Nabi SAW, membawa satu pesanan. Kalau dia cakap hukum sama dengan Taurat, tak usah terima. Sama. Kita cakap kepada dia, jangan cakap kepada dia hukum dalam Taurat, tapi kita mahu hukum yang lebih ringan daripada hukum dalam Taurat. Pergilah 2 orang ini, sebab 2 orang ini daripada Yahudi, Banu Quraizah dan Banu Qainuqa, yang sedang dalam perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi ini, tidak bermusuh pada ketika ini. Pergilah mereka berdua dan bertanya. Nabi cakap, mereka beritahu kepada Nabi, kami ada 2 orang yang telah melakukan hubungan zina, kemudian kami bersedia untuk menerima hukum Al-Quran. Nabi kata, oleh kerana kamu Yahudi, kamu bukan Islam, kami mahu kamu laksanakan hukum dalam Taurat juga. Sebab kamu Yahudi, kamu memeluk Islam, kita pakai Quran, tapi kamu Yahudi pakai hukum Yahudi lah, pakai hukum Taurat lah. Lalulah mereka pun rasa susah nak jawab. Tak mahu hukum Taurat macam mana kamu Yahudi. Mereka mahunya hukum yang lebih ringan, mahu cari daripada Al-Quran. Kata mereka, kami tak tahu hukum dalam Taurat berapa, yang mana dalam hukum dalam Taurat, tapi oleh kerana kami dalam perjanjian, tipu sebenarnya. Yahudi pun dia pandai, dia kelentong Nabi. Kami mahu, dia katanya, Islam juga, kami pun dah tak tahu dah bagaimana hukum dalam Taurat. Begini kata Nabi, kita panggil satu orang yang tinggalnya di Fadak. Fadak ni satu kawasan tanah bumi. Di sini ada seorang ulama Yahudi namanya Ibnu Surya. Ibnu Surya ini alim Yahudi. Orang tu putih-putih rupanya. Nabi kata orang ni rupanya putih-putih, kemudian sebelah matanya tak nampak. Tua lah agaknya orang ni. Kita panggil dia, dan dia ni alim dalam agama Yahudi. Alim. Jadi mau tak mau mereka panggillah ya Ibni Surya namanya. Lalu Nabi tanya di hadapan, disaksikan oleh Yahudi Khaybar, Qainuqa dan sebagainya ini berada di depan Nabi. Dia tanya Ibnu Surya kata, dalam hukum Taurat, had orang yang berzina ialah rejam sampai mati. Gelabahlah Yahudi ini, sebab orang besar mereka ini sebenarnya mereka mahu cari jalan keluar. Bila begitu, selepas daripada kata Nabi, bawa dia hukum. Lalu pembesar-pembesar Yahudi menafikan apa yang dikatakan oleh Ibn Surya. Menafikan. Dia kata tidak.
dalam ajaran agama kami, mereka memberitahu kepada Nabi, ajaran Taurat, apabila orang-orang besar katanya melakukan perbuatan seumpama ini, mereka tidak dikenakan hukuman rejam, tapi mereka diberi pilihan lain. Pilihan lain. Hanya orang-orang bawah saja, kalaulah mereka ini melakukan dirjam sampai mati. Orang bawah saja, orang besar. Sekarang orang besar kami yang melakukan perbuatan ini, VIP kami. Macam mana? Kita akan tanya, Rasulullah kata kita tanya Ibn Surya sebab dia lebih alim daripada kamu. Dan mereka tidak ada jalan keluar, maulah begitu. Maulah terima hukuman yang diberitahu oleh Ibn Surya sebagaimana di dalam kitab Taurat. Lalu Nabi perintah bawa orang ini pergi ke satu tempat depan Masjid Nabawi dan hukum rejam di sana. Rejam. Jadi marahlah Yahudi. Sebelum daripada itu dalam kes ini, ayat ini diterbitkan, ayat ini diturunkan, ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'un. Jangan duka cita orang yang segera keluar daripada agama semata-mata kerana mencari kepentingan diri, iaitu terutama sekali Yahudi yang terlibat dalam sebab nuzul bagi ayat ini. La yahzunka allazina yusari'una fil kufri. Jangan kamu berduka cita. Nabi kita SAW berduka cita kerana Islam. Dia tidak berduka cita kerana dirinya sendiri, tapi dia berduka cita kerana Islam. Dan banyak peristiwa Nabi terlalu berduka cita, sehingga dalam surah Al-Kahfi menyebutkan la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Boleh jadi engkau hampir-hampir membunuh diri disebabkan amalan yang ditunjuk oleh, sikap yang ditunjuk orang bukan Islam ini terhadap Islam. Bakhi' maknanya cita-cita membunuh diri. Nabi kita SAW tidak sampai kepada peringkat itu, tapi jika ada pada orang lain sampai kepada peringkat ini, peringkat buang diri kerana terlalu duka cita. Golongan yang tidak senang hati dengan Islam akan menyatakan bahawa Nabi SAW ingin membunuh diri. Termasuklah orientalis, beberapa orang yang membuat tafsiran bahawa Nabi kita SAW pernah bercita-cita untuk membunuh diri berdasarkan kepada ayat itu. Kemudian kita sambung besok. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam.